Kena wajib. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, di hadapan kita ni, di hadapan kita adalah masjid yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba, ia merupakan masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, dan di sinilah Rasulullah SAW disambut oleh penduduk Madinah apabila Nabi tiba daripada Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dimanti Allah sekalian, Masjid Quba dibangun di awal peradaban Islam, iaitu pada 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, sekitar dalam 622 Masihi. Jika Ustaz boleh tunjukkan lagi ya, Masjid Quba, Masya Allah muslimin muslimat, masjid yang begitu indah, masjid yang dibina. Ustaz Ridwan okey tak tu? Subhanallah. Masjid Quba terletak di luar kota Madinah sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Quba yang saat ini berdiri, yang kita lihat keluasannya yang berwarna putih, kan, bersih. Salah satu tempat tarikanlah utama umat Islam apabila tiba di kota Madinah, tiba di Madinah untuk pergi mengambil keberkahan, sebab kita tahu pembina yang terawal dibina oleh Nabi yang kita cinta, yang kita kasih, kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan kelebihan Masjid Quba, iaitu daripada Sah bin Hunayf, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah bersuci mengambil wuduk di rumahnya dengan sebaik-baik wuduk, kemudian mendatangi Masjid Quba lalu solat di dalamnya 2 rakaat, maka baginya sama dengan pahala umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita akan lalu sekali lagi, pastikan boleh nampakkan Masjid Quba ya. Sekarang kami sedang menuju ke Medan Uhud. Kita akan ziarah. Okey, tak, kita akan pergi ke kanan. Jadi muslimin muslimat, tadi kita tak mula live daripada awal tentang Masjid Quba apa semua, memandangkan situasi suasana perjalanan kita ni. Biasalah ya, ada ujian, ada cabarannya dan sebagainya. Jadi Masya Allah, saya tetap akan ceritakan sedikitlah tentang Masjid Quba ini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengunjungi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, sekarang di hadapan kita ni adalah pemandangan ini belakang. Subhanallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali memulakan perjalanan ya, muslimin muslimat, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tetamu Allah, moga kita sentiasa dalam barakah, dalam kesejahteraan, dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, ya Hafiz ya Muhaimin. Jadi muslimin muslimat, kita boleh melihat pemandangan suasana Madinah Al-Munawwarah, bangunan-bangunan kedai, kan, pokok-pokok kurma yang mengiringi perjalanan kita. Kemudian kita boleh lihat kebiasaan binaan rumah-rumah. Mereka memang bina rumah petak. Kita boleh tengok sebelah kiri ni ya. Kadang-kadang daripada satu tingkat, lepas tu naik lagi tingkat 2, naik lagi tingkat 3.
cara ya kehidupan orang Arab ni, bila anak nikah dia tambah lagi, dia tinggikan saja rumah tu. Sebab itu hampir semua bangunan kita nampak bahagian atas tu petak saja. Petak roof, dia panggil rooftop. Okey, bahagian atas dia buat open macam tu. Kalau pengalaman saya belajar di Mesir pun beginilah rupa bentuk lebih kurang. Tapi atas sekali kalau kita naik tu boleh berlari, boleh jemur kain, macam tu lah. Dia get ready saja untuk dinaikkan lagi, ditinggikan lagi. Bila anak dah kahwin, kadang-kadang berapa orang nak duduk dalam satu bangunan, cuma level saja berbeza. Jadi bolehlah ya kalau rakyat kita kat Malaysia nak buat macam tu. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tadi dah pun selesaikan ziarah Masjid Quba. Sebenarnya disebut tentang Masjid Quba ini juga dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108, firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, iaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut untuk musolat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersolat tadi di dalam Masjid Quba, insya-Allah Allah membersihkan kita zahir dan juga batin kita. Zahir ni di kalangan kita, kebanyakan kita semuanya lah sangat menjaga kebersihan zahir. Pakaiannya bersih, tudungnya bersih, mukanya bersih. Tetapi kita harus ingat yang Allah pandang adalah hati kita. Jadi di situ manusia tak tahu bagaimana hati kita, tapi kita sendiri, kitalah paling kenal diri kita dan hati kita. Maka serahkanlah hati kita kepada Allah setiap kali kita pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau kita tengok di sebelah kanan ni adalah kebun kurma yang biasa disinggah. Tetapi setahu saya kita punya perjalanan ni tak singgah di sini. Ke singgah ni? Kita terus ke Subhanallah. Sebenarnya sebab kita dah singgah di kebun kurma lain, kita sebenarnya perjalanan kita terus ke Medan Uhud. Kita tak berhenti di sini. Siapa yang berhenti? Jemaah kita yang lain. Tak payah turun ya? Tak perlu turun ya? Iya. Dia kata syarikat bas ni dia wajibkan driver ni untuk bawa ke sini. Jadi dia kata dia kena check dekat GPS semua. Tapi kita tak perlu turun lah. Betul, kita tidak turun. Kita turun. Mungkin dalam sekejapnya kita turun jalan lah. Ya, subhanallah. Jadi kita minta jemaah kita tu Ustaz turun bawah. Kau tak jadi, sebab kita bekerja, ada waktu kita ni dengan Raudah ni. Dan kita sebenarnya memang tidaklah sebab jadual kita dah jadualkan ke Ladang Kuma yang malam tadi. Jadi siapa yang tak pergi Ladang Kuma malam tadi, biasa dia akan bawa jemaah ke sini lah. Sebelum ini pun kami datang sini, tapi di sini agak crowded, padat. Lebih ramai lah, lebih ramai. Okey, subhanallah. Kita faham mereka ni dah ada deal dah ni, dah ada sefahaman, jadi kena singgah GPS mereka. Okey, subhanallah. Di sini hampir bukan jemaah Malaysia saja ya. Jadi kita ni dalam perjalanan menuju Jabal Uhud. Muslimin musliman, insya-Allah di sana nanti kita akan melihat dengan pandangan mata kita bagaimana satu bukit yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan salah satu bukit yang menurut riwayat mengatakan bahawasanya bukit tersebut akan akan berada di syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendakilah sebahagian kecil Bukit Uhud. Dia ada bahagian yang tinggi yang besar, tapi kita tak mampulah ya. Nanti kita akan daki gunung Bukit Sur, nanti Bukit Sur, Jabal Nur, Bukit Nur, insya-Allah kalau siapa yang nak mendaki. Okey. Mungkin
Penjarahan. Penjarahan ya. Ini sekejap. Betul rubuh ha? Maksudnya Habis itu turun pergi. ya. Boleh segera terus. Tak perlu turun kan sebab nanti kalau turun makin lambat pula. Ya, kita tak turun. Bagi tahu dia orang terus gerak. Terus gerak. Aman. Jangan bagi turun, jangan bagi turun. Jangan bagi turun. Pas belah nampak ramai turun ni. Dah turun dah tu tak? Baru naik. Baru lepas beli. Tapi minta saya bayar tu sekali lagi kat bas ni. Saya tak boleh. Bas lain tu suruh dah. Mana dapat tu? Dah bagi tu dah. Tak ada bas lain tu suruh naik cepat. Surah pergi. Surah pergi waktu. Kita gerak dulu ke Uhud. Tak dia GPS ni tu nak tunggu berapa saat kalau ni. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sampai di medan Uhud, kalian akan nampak suasana yang agak suasana yang agak ramai. Memang bukan agak lah ya, memang akan ramai sangat orang. Lepas tu cuaca yang agak panas, terik juga. Jadi untuk kita berlama-lama di medan Uhud, satu cabaran lah, satu mujahadah. Namun ambillah juga masa dan peluang untuk kita merasai sedikit kesusahan para pejuang agama Allah yang telah banyak mengorbankan diri demi agama ini untuk sampai kepada kita pada hari ini. Jadi medan Uhud itu adalah satu saksi, satu bukti. Di sana akan kita ziarah makam para sahabat Nabi SAW, para syuhada Uhud. Di sana juga ada masjid, masjid Uhud dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebelum kita berkumpul di sana untuk mendengar daripada mutawif kita di sana, kan di bawah terik matahari. Jadi saya ambillah peluang ni untuk bercerita sedikit, untuk cerita sikit sebagai mukadimah. Nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut oleh para mutawif di sana. Tapi kadang-kadang tu kita pun dah tak boleh nak bagi tumpuan dah nanti bila di medan Uhud tu. Sebab dengan panas, dengan kita pun berdiri, tak ada tempat duduk dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah, sedikit sebanyak ya saya berkongsi, samalah juga dengan sahabat-sahabat yang sedang mengikuti secara live. Jadi nanti sedang elok bila sampai tu kita akan tunjukkan suasana medan Uhud. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, perang Uhud merupakan perang yang kedua terjadi antara kaum muslim di Madinah dan kaum Quraisy. Perang Uhud dia berlaku pada tahun 3 Hijrah. Tahun pertama Hijrah Nabi sampai tadi, tahun pertama kita ingat faktanya Masjid Quba dibina pada tahun pertama Hijrah. Subhanallah. Jadi perang Uhud berlangsung pada tahun ketiga Hijrah ataupun 625 Masihi. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kita tahu perang yang pertama berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, iaitu perang Badar. Perang Badar. Sebenarnya kita ada plan. Sebenarnya kita ada hajat untuk kali ini, namun melihatkan keadaan masa, kita tidak dapat untuk melaksanakan ziarah tambahan menuju ke medan Badar. Kalau ikutkan hajat saya sendiri, sebab belum sampai lagi ke medan perang Badar. Sebab ke Badar ini perjalanannya memang jauh. Barulah kita tahu rupanya Rasulullah dalam perang Badar menempuh perjalanan yang sangat jauh. Berapa jauh ya Ustaz jarak ke medan Badar? 2 jam setengah.
2 jam setengah. Jalanan. Ya, perjalanan menuju ke Medan Badar lebih kurang dalam 2 jam setengah. Cuba tanya Ustaz ni. Ustaz, Ya, saya ke Medan Badar berapa jauh? lebih kurang 2 jam. Ya. Setengah. Jarak berapa, dalam berapa kilometer? Dalam 100 lebih kan. 100. Lebih. 200 kilo. Okey, hampir dalam 200 kilometer kalau Medan Badar. Kalau kita pergi dengan bas pun dalam 2 jam setengah. Rasulullah SAW menuju ke Medan Badar ni dalam keadaan baru tahun kedua hijrah. Kan, tahun pertama, tahun kedua baru dalam proses mengukuhkan jentera. Subhanallah, yang mana kaum muhajirin yang berhijrah pada Mekah ke Madinah ni selai sepinggan, kan, tak bawa apa-apa harta, tinggalkan kebun, tinggalkan keluarga. Jadi namun kerana telah berlaku provokasi perancangan daripada pihak musuh untuk membunuh Rasulullah SAW, para sahabat. Jadi apabila semboyan perang itu telah mula dilancarkan oleh para musuh, maka Rasulullah SAW telah meneruskan perjalanan ke Medan Badar untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, itu tahun yang kedua ya, tahun kedua berlakunya perang yang pertama di dalam Islam, iaitu perang Badar. Tahun ketiga, inilah tempat yang kita nak menuju ni, iaitu Medan Uhud ni. Yang mana pada tahun ketiga hijrah berlakulah perang Uhud. Antaranya muslimin muslimat, mereka apabila kalah teruk dalam perang Badar, kafir Quraisy ni bila kalah teruk dah dalam perang Badar, kafir Quraisy ni dia terlalu berdendam. Mereka tidak terfikir akan kalah dalam perang Badar kerana persiapan mereka berganda-ganda. Dengan jumlah perbezaan 1:3, dengan kelengkapan perang yang jauh lebih hebat, kan, dengan tentera memanahnya, berkudanya dan sebagainya. Subhanallah. Jadi mereka langsung tidak terfikir bahawa umat Islam akan menang. Jadi mereka menyimpan dendam yang sangat dalam di dalam hati para musyrikin ni, munafik ini, di kalangan para kafir Quraisy ini. Lalu berlakulah perang yang kedua, dan perang kali ini bergabung dengan jumlah dengan kafir Quraisy daripada pelbagai pelusuk, daripada dekat dan jauh. Jadi keinginan balas dendam daripada Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada perang Badar, mereka berusaha untuk menunjukkannya ketika perang Uhud. Kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan Islam dalam kawasan Madinah, mereka bertambah marah. Jadi Quraisy di Madinah bergabung dengan Mekah dan beberapa kelompok lagi. Keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi ataupun pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, jadi nisbah tentera pada perang Badar ini, di antaranya menurut pendapat-pendapat ahli sejarah, sudah pasti ya, sejarah juga ada perbezaan-perbezaannya. Ustaz boleh tunjuk kat saya lah. Agar orang tengok je. Yang live ni kan baru nampak Ustazah. Tadi dengar suara je kan. Saya ada depan ni je sebenarnya. Subhanallah. Sekarang ni kita sedang berhenti sekejap. Minta maaf ya sahabat-sahabat muslimin muslimat atas bas, sebab saya ni dua ni kontrol ni. Kontrol. Ustaz, tolong buka air je. Terima kasih. Secara langsung pegang mic untuk jemaah kita di atas bas. Kemudian secara langsung juga untuk penonton yang mengikuti secara live. Tunjuk kat Ustaz jap. Okey, masya-Allah. Jelas ya suara saya secara live? Okey, subhanallah. Kita sambung ya sikit sebanyak. Sebab dalam basnya waktu yang paling teduh turun kat Medan Uhud nanti, memang kita tahulah terik macam mana matahari. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, dari sudut perbezaan nisbah tentera, dari sudut perbezaan nisbah ketenteraan,
pasukan kafir Quraisy dalam 3,000 tentera, manakala umat Islam lebih kurang dalam 700 yang berkenderaan unta, Masya Allah, dan 200 pasukan berkuda. Okey. Dan ada juga pasukan tentera memanah. Jadi kita tahu jarak perjalanan daripada Masjid Nabawi ke medan Uhud ni tak jauh sangat, lebih kurang dalam sekitar 2 kilometer. Maksudnya ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta, ada yang berkuda dan sebagainya. Subhanallah. Jadi pasukan tentera Islam lebih kurang dalam 1,000, manakala pasukan musuh lebih kurang dalam 3,000. Namun ada riwayat mengatakan sebahagian, hampir dalam 300 yang membatalkan perjalanan menuju ke medan Uhud apabila adanya dari kalangan orang Islam, di kalangan yang munafik, yang mana mereka telah pelbagai ugutan ataupun seolahnya mereka memberikan gambaran-gambaran bahawasanya dia orang ni bagi tahu kepada anak-anak, kepada ibu-ibu ni, dia kata seolahnya sekiranya mereka membenarkan anak-anak mereka pergi mengikut Nabi Muhammad SAW ke medan Uhud ni, maka seolahnya bersedialah untuk menerima jenazah anak masing-masing dan sebagainya. Jadi begitulah sebenarnya dalam sejarah sentiasa berulang di kalangan umat Islam yang berjuang untuk agama Allah. Pasti di sana ada para munafik yang berusaha untuk menggagalkan kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh umat Islam yang ikhlas melakukan dakwah. Jadi mereka, golongan munafik ini sudah ada, kita tahu sudah ada begitu terancang. Bahkan kita tahu munafik dengan kafirun ni, munafik ini lebih bahaya sebab zahirnya dilihat seperti Islam, tetapi sebenarnya dalam hati mereka kufur dan mereka merancang umpama seperti apa ya, kalau pepatah Melayu kita, seperti gunting dalam lipatan. Masya Allah. Okey, sekarang kita dah mulakan perjalanan, jadi Ustaz boleh tunjuk ke depan. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan kepada pasukan muslim. Inilah dia. Ia membelot kepada pasukan muslim dengan membawa 300 pasukan, sehingga daripada 1,000 berkurang menjadi lebih kurang dalam 700 tentera Islam sahaja. Jadi 700 tentera Islam berlawan dengan 3,000. Jadi masih lagi lebih daripada 1/3, kan, 1/3.5 lebih kurang. Subhanallah, dalam buku sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah karya Badriyatin menceritakan tentang pengkhianatan daripada Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menyerukan kepada pasukan muslim untuk tetap fokus, untuk tetap memberi tumpuan kepada perang Uhud dan membiarkan, maksudnya membiarkan dahulu kerana fokus kepada yang lebih utama, iaitu persiapan rohani, mental, fizikal untuk perang Uhud ni. Jadi muslimin muslimat, kadang-kadang ya dalam kerja dakwah, dalam kerja menyampaikan agama Allah, sudah tentu akan menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Jadi ada waktunya kita perlu ketepikan dahulu ujian dan cabaran tersebut dan memberikan tumpuan kepada fokus kepada dakwah, menyampaikan agama Allah dan sebagainya. Kerana dibimbangi sekiranya kita memberi tumpuan, kan, berlebih, tidak sekadarnya, maka matlamat utama kerja dakwah itu akan terabai. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, perang Uhud berlangsung selama lebih kurang 7 hari. Pada awalnya pasukan muslim, Masya Allah, kita akan lalu sekali lagi akan melihat Masjid Quba yang kita ceritakan tadi. Rupanya pusing-pusing kita lalu lagi sekali Masjid Quba, masjid yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang pertama dibina di Madinah Al-Munawwarah, masjid yang pertama dibina sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambut dengan penuh bahagia oleh penduduk Madinah. Masya Allah. Okey, sekarang ni
kita macam bawah jambatan lah ni. Nak kata terowong tak juga ya. Atasnya ada laluan lain. Jadi kita ni sebenarnya akan patah balik mendekati Kota Madinah, Masjid Nabawi. Sebab kita tahu memang nak sampai sini tadi pun kita dah nampak dah bayang Bukit Uhud tu kan. Masya Allah. Ni saya cerita ni lebih kepada untuk sahabat-sahabat yang menonton secara live. Sebab nanti sahabat-sahabat yang berada di sini akan dengar balik. Dan kita ni bagi orang yang beriman tidak akan pernah jemu. Walaupun diulang-ulang cerita kisah pengorbanan Nabi kan, perjuangan Nabi SAW. Kalau kita tak berada di sini, tak ziarah, mungkin kita pun tak dengar kisah perjuangan Nabi ni. Tapi bila berada di sini tak apa, ulang-ulang banyak kali pun, sebab bela tentu kita akan ingat fakta-faktanya kan. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita mungkin bayangkan perang ini berlaku dalam tempoh yang sekejap, setengah hari settle kan. Ingat dalam satu hari. Tetapi sebenarnya banyak perang yang berlangsung. Bahkan kalau kita tahu perang Khandak ataupun perang yang menggali parit tu lagi lama, tempohnya lagi lama, sehingga kan tentera Muslim ni dah ada yang ingin mengalah, dah tak mampu dah untuk bertahan di dalam perang tersebut. Jadi insya-Allah perang Uhud ni berlangsung lebih kurang 7 hari. Pada awalnya pasukan Muslim mampu membuat kafir Quraisy tersudut dan mundur kan. Namun ternyata mereka tu mengundur hanya sebahagian daripada strategi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebab itu di belakang kaki bukit Uhud ni, ada bahagian belakang tu adalah tempat di mana Rasulullah SAW nak kata bukan bersembunyi lah, sedang mengatur strategi lain setelah berlakunya serangan balas yang tidak disangka oleh tentera pemanah. Dan asbab tersebut banyaknya berlaku kematian ataupun syahidnya di kalangan tentera Islam. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ni pendek sangat. Masya Allah, tak dok cerita tu. Okey, boleh dengar lagi tak ni sahabat-sahabat ni? Masing-masing dah kenyang dengan kurma ke? Suara jelas ya? Suara jelas. Jelas. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Syuhada Uhud sebanyak 70 orang. Itulah yang disebutkan, itulah antaranya di dalam sejarah 70 orang syuhada Uhud. Subhanallah. Termasuklah salah seorang syuhadanya ialah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudaranya sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ini menyebabkan kesedihan Nabi yang sangat dalam di atas kematian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, di sanalah adanya cerita yang berkaitan dengan Wahsy Al-Habsyi dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan ada yang memainkan peranan penting dalam pembunuhan Sayyidina Hamzah ini, iaitu Hindun. Adalah kisah, insya-Allah akan diceritakan secara detail nanti. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, berlaku dalam perang Uhud ini, subhanallah, iaitu mereka yang diberikan perintah kepada Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di beberapa posisi sebagai pemanah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pasukan pemanah yang telah disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan macam ni ya suasananya. Nabi memang seorang panglima perang yang sangat berstrategi. Dan strategi Nabi menyusun perang ini sentiasa ada inovatif. Kalau zaman sekarang sebut, kadang strategi yang disusun oleh Nabi dan ilham yang Allah berikan kepada para sahabat ni tidak terfikir oleh para musuh.
Jadi pada kali ini dengan jumlah perbezaan yang besar di antara dua tentera ni, tentera Islam dan tentera musyrik ni, maka antara strategi Nabi SAW, Nabi menyusun pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Dan Nabi berpesan kepada pasukan pemanah ini supaya walau apa pun yang berlaku, jangan turun. Walau apa pun yang berlaku, jangan kamu turun. Sama ada kamu melihat kemenangan sudah berpihak sekalipun, umpama begitulah. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara strategi para kafir, tentera Quraisy musyrik ni, mereka soalannya mengundurkan diri, tetapi sebenarnya itu strategi sahaja. Bila mereka mula meninggalkan barang ataupun ghanimah, harta yang mereka bawa. Okey, satu fakta yang penting yang kita kena faham, para jemaah sekalian dan para yang melihat, yang mengikuti secara live ni, kenapa kita dengar adanya istilah harta ghanimah, harta rampasan perang, sedangkan para musuh ini datang dekat dengan Madinah. Kenapa ada pula harta rampasan perang? Kalau kita faham dari sudut logik akal, harta rampasan perang ni mungkin kalau pergi serang kampung, pergi serang tempat-tempat tertentu, lepas tu bila pihak yang diserang ataupun pihak musuh ataupun pihak menyerang tu kalah, maka dia ambil harta-hartanya di rumah, contohlah ya. Tetapi bila kita fahami sejarah, rupanya orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, bila pergi ke perang, mereka akan bawa harta-harta yang berharga. Umat Islam, tentera Muslim pergi ke medan perang membawa Allah dan Rasulullah, membawa Allah dan Rasulullah. Tetapi bagi orang kafir Quraisy, mereka menjadikan harta mereka yang berharga itulah motivasi untuk mereka menang. Sebab itulah bila pergi medan perang, mereka bawa harta-harta yang berharga, harta-harta yang bernilai, supaya jika mereka nak lari pun daripada medan perang, mereka tengok harta, mereka kembali semula. Jangan lari walaupun takut, sebab nak mempertahankan harta-harta yang berharga yang mereka cintai itu. Sebab itulah bila berlakunya perang akan adanya harta rampasan perang ataupun kita sebutkan sebagai ghanimah tadi. Jadi dalam peristiwa Uhud ini, harta rampasan perang ini yang menjadi asbab berlakunya suasana, kalau kita ikutkan suasana yang tidak dijangka berlaku kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Bagaimana Rasul luka, kan, bagaimana patah gigi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan hayati selepas ini. Bila dah sampai, dah dekat dah, kita dah nampak dah ni bayang-bayang ni. Jadi muslimin muslimat, bila Nabi berpesan, jadi sahabat-sahabat syuhada Uhud ini, kan, mereka ni Masya Allah, bila melihat tentera musuh ni dah mula meninggalkan harta mereka, soalannya mengundurkan diri. Lalu sahabat-sahabat yang telah diatur strategi Rasulullah SAW untuk berada di atas bukit sebagai pasukan memanah, mereka terlupa akan pesan Nabi. Sebab itu cara kita beradab dengan syuhada ni, beradab dengan tentera Islam, sahabat-sahabat Nabi ni, kita tidaklah mengatakan mereka ini tamak, jangan menyebutkan ayat-ayat seumpama itulah. Soalannya mereka ini lupa bila nampak harta, lupa, sengaja melupakan, ataupun mereka ini bekejar untuk mendapatkan harta rampasan perang. Subhanallah, secara adabnya kita dengan para sahabat Nabi yang berjuang untuk agama Allah, kita menyebutkan bahawasanya mereka terlupa dan mereka mungkin berniat untuk membantu tentera-tentera Islam yang lain untuk mengangkat, untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Jadi muslimin muslimat, begitulah akhirnya bila berlaku tentera pemanah yang Rasulullah minta berada di atas, berdiam di atas bukit Uhud walau apa pun yang berlaku, akhirnya bila mereka turun, kan, untuk membantu sahabat-sahabat yang lain untuk mengangkat, untuk membawa harta rampasan perang, saat itulah bila para musuh melihat, mereka terus pergi menyerang, buat serangan yang mengejut. Sebab melihat kan benteng pertahanan yang mereka susah nak tembus,
iaitu pasukan pemanah yang disusun oleh Nabi itulah yang menyebabkan mereka tidak boleh menembusi sehingga menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, rasa-rasanya boleh faham sikit kan apa yang berlaku tu, gambaran konflik apa yang berlaku. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, setelah selesainya perang Uhud ini, masya-Allah, kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan, kita tunjukkan tu kan, lalu memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka gugur, sehingga ada satu liang lahat untuk memakamkan beberapa syuhada. Sekejap lagi kita akan sampai di ni, dah nampak dah tu Bukit Uhud yang di hadapan kita. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah, kita boleh nampak di atas yang kecil tu sebenarnya sebahagian kecil lah, tapi kita boleh tengok Bukit Uhud ni lebih kurang panjang dia 7 km. Muslimin muslimat, besar Bukit Uhud ni. Jadi inilah lokasi bersejarah umat Islam, tempat gugurnya 70 syuhada. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, kerana Rasulullah sangat mencintai Bukit Uhud, mencintai para syuhada Uhud, jadi Rasulullah memang kerap akan berziarah ke sini. Betapa besar rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua muslimin muslimat. Kita sebenarnya sedang menelusuri jejak langkah baginda junjungan tercinta kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanah ini, di bumi ini, Nabi SAW pernah melangkah, pernah menitik darah baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah berdiam dalam tempoh yang lama. Muslimin muslimat, kalau kita tengok bukit ni tidak ada pokok walaupun satu. Maksudnya ketika perang berlaku, bagaimana di bawah terik matahari, kalau kita dah panas cari tempat teduh, tetapi mereka dalam keadaan panas tetap berdiam, tetap bertahan melawan para musuh satu demi satu demi mempertahankan agama Allah. Allahu akbar. Sebab itu kita tertanya-tanya, kena tanya pada diri sendiri, apakah pengorbanan yang kita buat kan demi agama Allah ini. Kita banyak berkorban dan berjuang untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk keluarga. Kita berusaha untuk kehidupan kita sahaja. Tetapi pernah tak kita tanya pada diri kita, apakah pengorbanan yang kita buat untuk agama Allah ini? Jika kita tidak mampu, sekurang-kurangnya gunakanlah harta kita untuk mewakafkan kepada mereka yang melakukan kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja amal, yang mana Rasul berpesan untuk ada sebahagian daripada umat ini untuk melakukan kerja-kerja ini. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebagaimana Bukit Uhud ini memang disebut Masya Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu bukit yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Kita sedang mencari kawasan yang sesuai untuk parking. Dalam ni rasa sejuk lagi ni tuan-puan sekalian, dalam aircon ni. Sebab itu kalau siapa yang rasa kurang sehat, kurang kuat, anda boleh je berdiam dalam bas. Boleh nampak dah ni kan daripada luar. Dia nampak macam berpasir, nama pun padang pasir kan. Bukit tu kalau kita naik memang berpasir-pasir pun, memang berdebu. Masya Allah. Kalau kita tengok depan ni kan jemaah Indonesia. Kalau kita tengok jemaah Indonesia, dia punya meriah tu kan pada baju-baju mereka.
Mereka pakai sedondon je. Saya rasa dia jemaah Indonesia ni mungkin sebelum pergi dah diberi dah kain untuk sama. Jadi mereka mudahlah mengenal pasti kan dia apa ni, jemaah-jemaah masing-masing. Okey, sebagai penutupnya daripada saya, muslimin muslimat, kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Bukit Uhud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika melihat ke arah Bukit Uhud, Nabi bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Allahumma inna Ibrahima." Tak tahu pula tengok saya. Ya, tak, saya duduk. Masya Allah. Tak nampak Bukit Uhud tu? Ya, tapi kena bagi tahulah. Tak, saya duduk. Kena bagi tahu dulu kalau nak ngadap saya. Masya Allah, minta maaf ya, sahabat-sahabat. Okey, subhanallah. Nabi SAW bersabda, inilah adalah bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya tangan apa? Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan kota Mekah, dan sesungguhnya aku mensucikan di antara dua kota batu hitam, iaitu Madinah. Nabi sebut ini adalah bukit yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Seterusnya Nabi SAW bersabda, hadhihi tabatu wa hadha Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nabi bersabda yang bermaksud, ini adalah kota yang baik, dan ini adalah Uhud, iaitu bukit yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, begitulah ya bagaimana Bukit Uhud ni telah diangkat menjadi salah satu bukit yang disebut dalam hadis Nabi, satu bukit yang mencintai umat Islam, mencintai kita, dan kita juga seharusnya mencintai Bukit Uhud ni. Ustaz boleh tunjuk sana. Okey. Penuh kan? Ya, penuh kan? Nak cari parking tu kan? Subhanallah, kita sedang mencari parking yang agak padat. Sekarang ni jemaah memang berganda-ganda lah. Dan kita boleh lihat banyak dah dulu sebelum ini, masa jemaah pertama, banyak lagi negara yang belum dibuka bordernya. Okey, subhanallah. Kita akan tadabbur sikit lagi beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan Jabal Uhud ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan juga Uthman radhiyallahu anhu menaiki Bukit Uhud. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Bukit Uhud, "Usbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyu wa siddiqun wa syahidan." Nabi SAW bersabda, tetaplah, jangan bergerak wahai Bukit Uhud. Sesungguhnya di atas kamu terdapat Nabi, As-Siddiq iaitu Sayyidina Abu Bakar, dan dua orang yang syahid iaitu Umar dan Uthman. Masya Allah. Maksudnya ketika ini Nabi SAW berada di atas, sedang menaiki Bukit Uhud kan, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Dikatakan Bukit Uhud sedikit bergegar. Wallahu alam, ada riwayat mengatakan bahawa kerana Bukit Uhud sangat gembira, terlalu gembira dengan Rasulullah, kehadiran Rasulullah yang mendaki bukit itu, lalu sedikit bergegar. Wallahu alam.
Lalu kerana itulah Nabi menyebutkan, tetaplah jangan bergerak wahai Uhud. Kan, jangan bergerak-gerak, jangan bergoyang, tetaplah wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kamu terdapat Nabi As-Siddiq, yakni Abu Bakar, dan 2 orang syahid. Subhanallah. Subhanallah. Dalam satu hadis yang lain yang berkaitan dengan Uhud, Nabi SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qiratun, fa in syahida dafnaha falahu qiratani. Al-qiratu mislu Uhud." Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat ke atas jenazah, maka baginya 1 qirat. Adapun jika dia menyaksikan pengemudian ataupun mengiringi jenazah, maka baginya 2 qirat. Lalu Nabi menjelaskan 1 qirat itu seperti bukit Uhud pahalanya. Jadi muslimin-muslimat yang kita duduk sebut siapa yang solat jenazah akan dapat pahala sebesar bukit Uhud. Jadi cuba lihat besar ke kecil ni bukit Uhud ni. Muslimin muslimat, besar ke kecil bukit Uhud ni? Besar. Jadi Allahu Akbar, solat jenazah yang memakan masa lebih kurang 2 minit saya kira. Dan antara solat yang paling mudah, tak ada sujud, tak ada rukuk, berdiri saja. Subhanallah. Tetapi pahala yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang melakukan solat jenazah, pahalanya sebesar bukit Uhud. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah, maka akan diberikan pahala 2 qirat, iaitu 2 kali bukit Uhud. Subhanallah. Jadi kita tak bayangkan macam bukit kecil-kecil kan. Mungkinlah ada yang bayangkan bukit, tetapi rupanya bukit ini bersambung-sambung sampai panjangnya lebih kurang dalam 6 ke 7 kilometer. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi insya-Allah sekejap lagi ataupun sekarang kita dah boleh turun ke macam mana nanti kita bincang. Ada je kau nak tunggu betul-betul ada kosong mungkin agak lambat. Turun dulu tanya. Ya, turun. Sila Ustaz. Macam mana tak pegang? Kita jalan awal ni tadi. Ya. Nanti petugas dari bas kami. Saya di sini agak. Kalau duduk menyandul dia macam bumi lah menyandul. Ayo. Kali atas sini. Okey, jom Ustaz kita turun, kita jalan. Sekarang ni kita fokus live ni lah. Untuk apa ni? Ni je. Sekarang kita akan bawa untuk sesi live saja, tunjuk Bukit Uhud, insya-Allah. Jauh juga ni, kalau kita nak jalan memang agak jauh ni. Ustaz boleh tolong ya?
untuk jalan bersama-sama. Jadi insyaAllah saya akan ceritakanlah sikit sebanyak berkenaan dengan fakta berkenaan dengan peperangan Uhud dan juga fakta berkenaan dengan video ni. Lepas daripada itu kita ambil gambar dan kita kembali gambar. Jadi boleh turun sekarang. Tuan-puan sekalian, saya bertukar rupa sekejap ya. Mungkin nampak tiba-tiba Ustazah macam artis lah pula kan. Gitu. Sebab sini agak panas. Kedua, saya kena menyembunyikan diri sikit. Kalau tak nanti asyik berhenti je kan. Sebab ialah sahabat-sahabat kita nak ambil gambar dan sebagainya. Jadi ini proses memudahkanlah perjalanan. Melancarkan. Okey Ustaz? Okey. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai ke medan Uhud yang semana sejarah yang mana di sini kita akan menyelesaikan sejarah dengan kisah-kisah peperangan di mana memperkenalkan beberapa tokoh yang agak disebut-sebut selalu. Antaranya lah Sayyidina Hamzah. Kemudian kita juga dikenali pihak lawan atau musuh, iaitu Khalid Al-Walid yang memegang ketua peperangan di pihak musyrikin ketika itu sebelum memeluk Islam. Dan juga Hindun, iaitu salah seorang antara ketua di pihak musyrikin yang mana telah merobek perut Sayyidina Hamzah dan memakan hatinya. Dikatakan mematikan hatinya kerana lantaran dendam kerana Sayyidina Hamzah telah membunuh ayah dan juga sanak saudaranya dalam peperangan yang pertama dalam Islam, iaitu peperangan Badar. Jadi dendam telah membawa kepada pembunuhan yang dahsyat kepada Sayyidina Hamzah. Dan di sini juga kita dapati kisah-kisah yang menarik bagaimana strategi pertama yang diperkenalkan oleh Rasulullah dengan meletakkan pemanah di atas bukit. Yang kita boleh katakan ada yang kisah mengatakan pemanah itu diletakkan bukit ini, yang mana menyukarkan pihak lawan untuk masuk. Lalu namun begitu dicuba strategi yang digunakan pakai oleh Khalid Al-Walid telah meletakkan ghanimah ataupun harta rampasan di tengah-tengah laluan, mengubah fokus kepada pasukan pemanah, lalu turun menggoyahkan pertahanan, lalu mereka masuk dan berperang yang menyebabkan ramai yang terbunuh. Di sini juga ada kisah bagaimana seorang wanita yang mempertahankan Rasulullah ketika diserang. Ada seorang wanita yang kita akan cari siapakah namanya, yang mana bangkit mempertahankan Rasulullah, bukan sekadar persiapan makanan, tetapi juga turut berjuang bersama Rasulullah di medan perang. Dan mana kita dapati juga Rasulullah berundur seketika di sebalik bukit Uhud ini. Dan di tempat rehat itu Rasulullah telah memasang strategi semula, dan tempat itu dinamakan satu masjid, masjid kecil nanti yang hanya terdapat ada satu ruangan masjid yang kami lawat di sebelum ini, itu hanya susunan batu di mana di situ Rasulullah berehat seketika dengan keadaan luka setelah berundur seketika ketika benteng pertahanan pasukan pemanah telah goyah, lalu menyebabkan Rasulullah sendiri terluka dan dikatakan batang gigi Rasulullah tercabut. Beberapa batang gigi Rasulullah tercabut akibat serangan daripada musuh. Dan insya-Allah kalau kita lihat bagaimana kami mendaki. Dan dalam sejarah juga bagaimana kita boleh belajar pada sini adalah bagaimana kita Ya. Boleh je. Boleh. Okey, abang tunggu. Cakap sikit.
Ikan tak kat perang. Ya, masya-Allah. Okey. Kita masuk dia 1 2 3. Masya-Allah. Masya-Allah. Kawan barang. Kamai lagi pakai. Duduk apa bagi dapat. Bagi dapat jumpa. Sama-sama terima kasih juga. Umrah mabrur insya-Allah. Apa ni tetap sebenarnya orang akan cam. Cam kalau anda jumpa saya macam ni boleh cam. Ke sebab nampak juga mata? Tak cam. Okey. Tak apa sebenarnya saya suka je memang selalu jumpa raikan jemaah alhamdulillah. InsyaAllah kita akan naik bukit ni tuan-tuan sekalian. Kita akan sambung kisah yang Ustaz cerita pasal apa ni? Seorang wanita yang bila dia nampak bila dah musuh Islam pergi serang Rasulullah SAW dengan para sahabat sampai Rasul luka dan sebagainya. Lalu ada seorang wanita yang namanya saya pun lupa ya, seorang wanita terus mengambil pakaian tentera Islam yang telah syahid, lalu mengambil pedang dan pergi ke medan perang, dan dikatakan seolahnya wanita ini bila dia masuk ke medan perang dia punya tenaga tu berganda-ganda dan dia berjaya membunuh ramai di kalangan para musuh Islam. Sebenarnya wanita ini masya-Allah dia sebagai pasukan di belakang, maksudnya belakang tabir yang menguruskan pasukan tentera Islam yang luka dan sebagainya. Tapi melihat sangat genting tu Rasulullah dikepung oleh para musuh, Rasulullah SAW dikepung oleh para musuh, Rasulullah dalam keadaan yang tidak dapat untuk bukan Rasulullah tidak dapat mempertahankan diri ya, sebab suasana tu kita faham tadi cerita tadi kan, para pemanah turun untuk pergi ke Harta Ghanimah. Lepas tu sekian-sekian para musuh bila nampak tidak ada siapa yang bersama dengan Rasulullah, para musuh pun terus kan melancarkan pengampungan kepada Rasulullah. Ketika itulah datanglah seorang wanita yang sangat hebat. Saya tak ingat nama sebab tempoh hari memang kita pergi kan lokasi di mana Rasulullah bersembunyi ataupun menyusun strategi yang baru. Kita kata begitulah ya. Jadi kita akan daki bukit yang rendah je ni kan sebagai menghayatilah sedikit peristiwa tersebut. Masya-Allah. Allahu akbar. Orang Arab. Alhamdulillah. Okey, Ustaz jom. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya-Allah. Di Bukit Uhud jumpa. Alhamdulillah. Buat kenangan indah. Ustazah. Ini benar. Hadirin semua sahabat-sahabat yang masih bersama dengan kami, bayangkan bagaimana peperangan dalam keadaan yang sangat getir dan sangat sukar, di mana sahabat terpaksa memanjat bukit yang tinggi, kemudian mengharungi keadaan yang sangat menakutkan perempuan semua. Sebab apa? Sebab ia melibatkan nyawa dan juga menyebabkan nyawa sendiri dan kegusaran meninggalkan ahli keluarga. Ini adalah perjuangan besar umat Islam ketika itu dalam mempertahankan Islam. Sebab itu tidak pelik bagaimana seorang tadi yang telah membawa 300 orang umat Islam tu yang turut berjuang, membawa mereka kembali ke tanah air sebab tidak ingin berjuang. Dihasut oleh nama yang munafik tu, Abdullah bin Ubay tu. Tidak pelik. Sebab apa? Bila diceritakan bila mati nanti meninggalkan semua, kemudian akan kalah dan sebagainya, maka tergoncang keimanan mereka. Lalu mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan bila mana mereka kalah ataupun terbunuh dalam peperangan. Dan amat menakutkan juga bila mana kita melihat bila ada siri peperangan yang melibatkan nyawa,
pedang tertusuk ke badan, sangat menyakitkan. Masya-Allah. Tapi mereka melalui proses yang bagi muslimin tu, proses perlawanan dengan keimanan tu, dan mereka berjaya. Alhamdulillah, mereka melepasi satu tahap yang besar. Begitu juga dengan kita, bagaimana nak melepasi satu tahap berlawanan dengan hawa nafsu saja, Ustazah. Bukan kata satu perang, tapi berlawan dengan hawa nafsu saja. Lihat pandangan daripada atas. Kena dekat. Kena dekat. Subhanallah. Muslimin muslimat, silakan menikmati pemandangan daripada atas Bukit Uhud. Ini bukit kecil je kita naik ni. Subhanallah. Bukit yang nampak ke? Memang nampak. Dan di sini adanya masjid. Adanya masjid yang dibina. Yang dibina sempena Bukit Uhud ni, sempena perang, kan dibangunkan untuk menjadi satu tempat singgahan umat Islam untuk menunaikan salat. Dan juga di sebelah, kita nampak tak sebelah kiri tu? Okey, sebelah kiri tu, muslimin muslimat, kita boleh nampak pandangan daripada atas ni, iaitu tempat dimakamkan 70 syuhada Uhud. Salah seorangnya adalah Sayyidina Hamzah. Subhanallah. Untuk perjalanan seterusnya, kita akan turun dan pergi menuju ke makam syuhada Uhud. Dan insya-Allah di sana nanti kita akan mendoakan, kerana doa itu sebenarnya bermanfaat untuk kita yang hidup. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Insya-Allah kita akan turun, tapi di sini sebenarnya agak curam sikit. Biasanya orang akan turun ke sana lah. Okey, jadi kita turun sana lah. Okey. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazilan. Okey, kita sedang menuruni salah satu bukit kecil lah. Bukit kecil Uhud. Masing-masing kita boleh tengok. Semangat semua. Tengok makcik-makcik tua orang Arab lalu batu-batu. Cuba menghayatilah kan suasana bagaimana. Sikit saja suasananya, menghayati sedikit sekurang-kurangnya. Merasai satu pengalaman yang manis lah. Tak apa. Tak, sebab kita dah panjang. Kita nak pergi ziarah tu, lepas tu kita tutup lah.
Cuba tengok suasana. Ramai sekarang ni, makin padat. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita sedang betul-betul berada di hadapan makam para syuhada Uhud. Subhanallah. Maka antara doa ataupun cara adab kita mengucapkan salam, iaitu dengan lafaz Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan atas kalian, wahai ahli kubur, daripada kaum mukminin dan kaum muslimin. Sungguh, jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk keselamatan kami dan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Maka sekarang muslimin muslimat, kita melihat bagaimana bukti di hadapan mata. Di sana adanya burung-burung merpati yang sentiasa seolahnya memang selalu berada kan di makam perkuburan ini. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ini seremban jumpa saya di sini. Ya, alhamdulillah. Ya, sekejap. Kami datang jap. Sekejap. Ya. Aman, abang sama. Abang sama je. Sama je. Habiskan ni lah. Kakak, kena habiskan malam. Akan habiskan malam. Okey, sekejap. Okey. Ramai je. Boleh dan terus. Terima kasih. Sama, Masya Allah. Nanti kita akan ambil. Ya. Sama, barakallah. Awas Prabon, ikut bendera. Silakan ikut bendera. Awas. Awas ikut bendera. Okey. Okey ya, subhanallah. Baiklah. Jadi gelap sangat ataupun sini. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nampak tak ustazah bersembunyi, menyorok sikit. Tapi jelas tak? Jelas. Okey, jadi sebagai penutupnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat, Masya Allah, sebagai penutupnya, insya-Allah ada rezeki, kami mendoakan. Bukan insya-Allah ada rezeki, insya-Allah Allah kurniakan rezeki. Yakin kepada setiap umat Islam
yang memang bernekat dan berniat untuk melakukan ibadah umrah dan ziarah. Apa ni? Abang buat gini. Bukan gini. Buat gini. Masa orang tahan kan? Okey. Takut orang kecil hati. Minta maaf ya, muslimin-muslimat. Mudah-mudahan kena ada nekat yang kuat bila kita berkongsi dan melihat umat Islam, sahabat kita ada pergi berziarah ke Bukit Uhud dan sebagainya. Kita terus sebut, ya Allah, izinkan aku untuk pergi ziarah juga, untuk sampai ke Bukit Uhud ni, untuk ziarah makam syahadat ni. Subhanallah, untuk ziarah Masjid Nabawi dan sebagainya. Jadi maka mudah-mudahan dengan itulah kita ni akan dibukakan jalan oleh Allah. Jadi tujuan kita berkongsi suasana dan sebagainya ini adalah untuk menguatkan keinginan nekat bila kita tengok. Saya daripada kecil pun tuan-tuan sekalian, sebenarnya itulah yang dilakukan. Bila tengok orang kan, dulu kita selalu tengok apa tu rancangan Jejak Rasul. Rancangan Jejak Rasul tu minat sungguh. Biasakan bulan Ramadan. Bila dia orang tunjuk-tunjuk, hati tu, ya Allah nak sampai. Ya Allah nak sampai sini, nak sampai sini. Jadi Jejak Rasul tu lagi besar kan di seluruh negara-negara umat Islam. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan begitulah bila kita tengok ada orang berkongsi tentang makam Madinah tempat ziarah, maka yang kita perlu buat adalah berdoa untuk diri kita. Mengharapkan Allah mempunahkan hajat. Jadi Alhamdulillah, sekadar itulah perkongsian untuk setakat ini berkenaan dengan Masjid Quba tadi, kemudian berkenaan dengan Medan Uhud. Mudah-mudahan mendapat manfaat, menaikkan keimanan dan ketakwaan kita. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Memang cuaca ni terik tu, kebanyakan yang pakai spek hitam tu. Lepas tu pasti ada salah silap dan sebagainya. Terima kasih kepada yang bersama daripada awal sehingga sekarang. InsyaAllah. Dalam 2K. Ramai juga Ustaz. Jadi Alhamdulillah, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tak off lagi lah. Kita bawa pusing-pusing dulu. Bawa pusing dulu tengok kesekitaran. Masya Allah. Assalamualaikum. Okey. Selfie sikit saja ya. Nak isi pandang je lah.
tunjukkan jemaah-jemaah kita, masya-Allah. Jadi alhamdulillah muslimin-muslimat boleh kita bergerak. Nanti mungkin masjid dua kiblatan dan sebagainya tu mungkin kita tak turun kalau nak cepatkan, kita tunjuk dan kita mutawif masing-masing. Kita tengok keadaan. Sebab ada yang nak kejar raudah dan sebagainya. Jadi Nak bagi salam dulu. Salam kepada syuhada. Jadi nak pergi salam dulu ke naik bukit dulu? saya rasa salam tu kat sini kot. Bagi salam kat sini je. Boleh? Boleh, tapi macam mesti nak pergi juga. Nak pergi juga tengok. Kan? Pada depan mata. Okey, tengok depan mata. Okey, jom kita akan jalan ke sini. Okey, muslimin-muslimat, inilah jemaah kita, masya-Allah. Okey, boleh terus. Laluan sinilah. Masya-Allah. Turun. Ni ada baby ni Waalaikumsalam. Masya-Allah. Ini. Ni saya ambil. Okey, alhamdulillah. Kena flip balik gambar tu. Sama, masya-Allah. Salam. Okey, tak apa. Ni cara dia orang tu kena bantu. Kita bimbang dia orang ni lah. Je, insya-Allah. Okey. Bagi pada Ada tu. Sekejap Ustaz Raja. Itu tengah lagi ke? Tolong pegangkan nanti bagi dekat Ustaz Raja. Jatuh. serta Mus'ab bin Umair dan para pahlawan Islam lainnya. Bila ini terjadi kerana secepat dia